Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Anwar Azri bin Afandi, nombor metrik BTCL 2005922. Jadi untuk projek bagi subjek problem solving dan computer programming, saya telah memilih untuk membuat sistem berkaitan register. Saya telah menamakan projek saya ini sebagai Registration Computer Science Club. Sistem yang dibuat ini telah dicuba beberapa kali untuk memastikan tiada sebarang masalah atau error yang berlaku. Saya juga menggunakan aplikasi NetBeans dalam menjayakan sistem ini. Seperti yang dapat dilihat, berikut adalah flowchart diagram yang terbahagi kepada dua. Yang di sebelah kiri berfungsi untuk memberi kefahaman kepada pengguna tentang cara untuk menggunakan sistem dengan betul mengikut langkah yang telah ditetapkan. Yang bermula daripada start, open, display user sign up, fill and submit create user form, email user valid, all user information will be stored in database, registration successful, setelah itu end. Flowchart di sebelah kanan adalah untuk menggambarkan cara fungsi sistem yang telah dibuat, yang bermula daripada main, string, input, seterusnya maklumat yang diletakkan, seterusnya output dan end. Seterusnya ialah pseudocode. Pseudocode ni adalah keterangan satu algoritma yang untuk membolehkan seseorang membaca dan mentafsir kod yang dipersoalkan. Pseudocode ni digunakan bertujuan untuk menggambarkan algoritma tanpa perlu menyebarkan apa prinsip asasnya. Pseudocode ini adalah tukaran daripada flowchart tadi yang di-convert menjadi pseudocode yang bermula daripada function main dan berakhir dengan end, yang mempunyai input, output and string. Seterusnya ialah menus. Seperti yang kita dapat lihat pada gambar rajah, sistem yang telah dibuat ialah Registration Computer Science Club yang mengandungi student name, student ID, phone, course, age, email address dan button clear dan button submit. Kedua-dua button ini mempunyai fungsinya tersendiri dan akan dibicarakan sebentar lagi. Untuk selection statement, saya menggunakan kaedah if-else statement. Di sini kita dapat lihat bahawa saya menggunakan null sebagai saya punya string kategori. Null berbeza dengan string kosong kerana string kosong masih bertype string, sedangkan null bukan merupakan type data. Jika menggunakan operator type of kepada null, maka adalah objek, iaitu yang mengendalikan tiada nilai dalam skrip Java. Contohnya, if number equals null, metric number is mandatory. If phone is mandatory. If cost equal null, cost is mandatory. If address equal null, address is mandatory. Else J option null, registration successful. Selepas itu kita dapat lihat private void J button form. Yang pertama string name, student name, string ID, student ID, string number, string phone, string cost, string age and string address. Kesemua item ini sangatlah penting untuk memastikan button submit dapat berfungsi dengan baik. Seterusnya ialah function method. Seperti kita dapat lihat, mempunyai public static void, main string, public void run, new registration, set visible, dan package registration form, import JavaX, public class, public registration. This method is called from within the constructor to initialize the form. Dan kita dapat lihat bahawa terdapat beberapa contoh JPanel yang terdapat dalam coding tersebut. Contohnya JLabel yang terdapat dalam registration form. Segala maklumat berkenaan coding yang telah dibuat telah dicatat. Contohnya berkaitan huruf yang digunakan, saiz huruf dan jenis warna, group layout, JPanel layout, new Java, leading, trailing, max value, JLabel and JLabel layout, set vertical group dan banyak lagi. Untuk GUI pula, saya akan menunjukkan coding berkaitan function button yang terdapat dalam interface sistem saya, iaitu registration tersebut. Yang pertamanya sistem button submit and clear.
iaitu private void J button to action perform. Student name set text null, student ID set text null, metric number set text null, phone, course, age set text null, and email address. Untuk GUI ini juga saya tidak menggunakan border yang terlalu besar untuk membuat registration sistem tersebut, kerana user tidak perlu mengisi maklumat yang terlalu banyak. Dan saya juga menggunakan warna yang tidak terlalu mencolok mata kerana ingin mengelakkan ketidaksenangan apabila user ingin mengisi maklumat dalam registration sistem tersebut. Bagi memastikan button tersebut seperti button clear dan submit berfungsi dengan baik, kita mestilah membuat string ini dan if else secara betul. Sekiranya maklumat ini diisi secara salah atau mengandungi error, maka butang tersebut tidak akan berfungsi dengan baik dan maklumat yang diisi tidak akan dapat dianalisa dengan secara baik. Jadi kita mestilah mengisi string dengan betul. Contohnya string. Jadi di sini kita dapat melihat registration system yang telah diisi dengan secara penuh dan betul, iaitu student name, student ID, metric number, phone, course, age dan email address telah diisi secara penuh. Setelah maklumat diisi, user hanya perlu menekan butang submit. Kemudian akan mendapat notification seperti registration successful. Penerangan yang lebih lanjut akan dipaparkan pada video selepas ini. Okey, jadi di sini saya akan menunjukkan cara sistem saya ini berfungsi. Yang pertamanya kita perlu run file. Okey, dan dia akan keluar macam ni. Kita perlu isi nama, family, ID dan 222 bukan estimated number, phone, course, dan age. Itu satu. Setelah kita mengisi form tersebut, kita perlu tekan butang submit. Dan dia akan keluar registration successful. Maknanya sistem ini pendaftaran telah berjaya lah. Sistem ini berjalan dengan baik. Jadi untuk menghilangkan semua maklumat tersebut, maklumat di atas ni, kita hanya perlu tekan butang clear. Tekan butang clear dan semuanya akan hilang. Sekiranya kita mengisi maklumat secara tidak betul, contohnya tidak betul, tidak lengkap. Contohnya saya isi nombor phone, isi umur contohnya. Lepas tekan butang submit. Dia akan keluar name is mandatory, student is ID is mandatory, metric number is mandatory, course is mandatory, address is mandatory. Jadi itu saja daripada saya. Di sini kita dapat melihat bahawa sistem ini berfungsi dengan baik.